Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil kertas kerja yang telah kami siapkan. Ahli kumpulan terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri As-Saman bin Jadudin, yang kedua Zulkarnain bin Muhammad, yang ketiga Samsul Firdaus bin Muhammad Syahidan, yang keempat Nur Syafiqah binti Zainuddin. Okey, hasil daripada perbincangan yang telah kami buat, kami telah bersetuju dan memilih satu tajuk, iaitu mengenai program ceramah pengajian jarak jauh di Universiti Utara Malaysia UM, khususnya kepada penjawat awam. Okey, kita tengok itu pengenalan program. Okey, untuk pengenalan program ceramah pengajian jarak jauh di Universiti Utara Malaysia, khususnya kepada penjawat awam, telah dijalankan secara langsung di atas menggunakan aplikasi media seperti Facebook Live, YouTube Live, IG Live. Hal ini kerana pada masa sekarang negara kita sedang dilanda atau menghadapi dengan penularan wabak COVID-19 atau COVID-19, di mana pergerakan kita semua terbatas, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersemuka kerana risiko untuk mendapat jangkitan tu mudah dan tinggi. Okey, untuk pengetahuan juga, program pengajian jarak jauh ni banyak ditawarkan di beberapa buah universiti awam dan swasta yang lain, tapi kita tumpukan lebih kepada Universiti Utara Malaysia UUM. Okey, program pengajian jarak jauh juga merupakan pendidikan inovatif untuk kepada mereka yang sudah bekerja, khususnya dalam kalangan penjawat awam yang ingin memperbaiki hidup melalui peningkatan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini kerana ia dapat meluaskan perkongsian ilmu kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan kadar pengeluaran pekerja terlatih dan berpendidikan tinggi. Dan ianya juga bertujuan untuk membawa pendidikan tinggi ke kawasan luar bandar, lagi-lagi kepada mereka yang sedang bekerja sama ada kerajaan atau swasta, untuk meningkatkan pengetahuan, kebolehan dan kelulusan mereka. Okey, selain itu, program pengajian jarak jauh PJJ juga memberi peluang kedua bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pengajian ke pengajian tinggi disebabkan oleh sebab tertentu, mungkin disebabkan oleh faktor kewangan, faktor keluarga, sedangkan mereka mempunyai kelayakan. Okey, sebenarnya dengan kewujudan PJJ atau pengajian jarak jauh juga merupakan satu alternatif kepada golongan yang terlibat biasanya yang sudah bekerja untuk mendapat pendidikan tinggi, di samping untuk meningkatkan status sosial. Di samping itu, PJJ juga dapat mengemas klinik ilmu pengetahuan yang sedia ada oleh individu tertentu dan membantu mereka dalam mengembangkan kejayaan pekerjaan. Untuk melanjutkan pelajaran kependidikan ijazah, sudah pastinya pilihan pertama yang harus didahulukan adalah program yang ingin diikuti dan diminati, supaya dapat menguasai ilmu dan dengan mudah dan terusnya mencari kejayaan di pada masa akan datang. Okey, untuk makluman juga, Universiti Utara Malaysia ada menawarkan beberapa bidang untuk program pengajian jarak jauh, iaitu seperti ijazah sarjana muda pengurusan awam dengan kepujian, ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan kepujian, ijazah sarjana muda komunikasi dengan kepujian, ijazah sarjana muda kewangan dan perbankan Islam dengan kepujian, dan ijazah sarjana muda pengurusan industri kreatif dengan kepujian. Okay, selain itu, untuk pendaftaran masuk ke program pengajian jarak jauh Universiti Utara Malaysia UUM, pelajar boleh membuat permohonan secara online dan mendaftar di laman web menggunakan sesawan www.page.um.edu.my. Okey, bukan itu saja, untuk memudahkan urusan pelajar, pihak UM juga telah membuat beberapa inisiatif lain, iaitu dengan mempelbagaikan kaedah bayaran yuran. Jadi ia dapat menggalakkan semua golongan, khusus pihak awam, bagi melanjutkan pengajian. Okey, apa yang dapat disimpulkan sedikit, sistem pengajian jarak jauh telah membuka peluang yang luas bagi mereka yang bekerja untuk menambah ilmu pengetahuan. Walaupun mereka bekerja dan mempunyai tanggungjawab kepada keluarga, mereka masih boleh belajar. Sesungguhnya tenaga kerja yang mahir, terlatih dan berilmu akan menguntungkan negara. Kemahiran ini penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan sosial yang sihat. Kejayaan dalam apa perkara pun tidak akan wujud tanpa titik peluh diri sendiri. Begitu juga dengan pelajar pengajian jarak jauh, di mana kejayaan mereka ditentukan oleh pelbagai faktor seperti daya usaha, disiplin dan sokongan keluarga pelajar. Ia juga yang berjaya menempuh segala dugaan dan cabaran dalam pendidikan, merupakan golongan yang pelajar yang istimewa, dinamik dan berkaliber. Okey, itu untuk pengenalan program.
Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif program. Okey, untuk objektif program ni kita telah bincangkan, kita telah tetapkan 4 objektif. Okey, yang pertama, objektif yang pertama ialah dapat membuka peluang kepada mana-mana pejabat awam untuk meningkatkan taraf pendidikan. Okey, objektif yang kedua, dapat menawarkan pendidikan yang lebih tinggi kepada pejabat awam yang berada di kawasan luar bandar. Okey, yang ketiga, dapat meningkatkan dan melahirkan lebih ramai pejabat awam terlatih yang berpendidikan tinggi. Dan objektif yang keempat, dapat meningkatkan pengetahuan kebolehan dan kelulusan kepada mereka dalam bidang tugas masing-masing. Okey, itu adalah objektif program yang telah kami buat, kami bincang. Okey, untuk pembentangan yang seterusnya saya serahkan kepada Encik Zulkan Nabil Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkan Nabil Muhammad, nombor metrik 258922. Okey, saya akan membentangkan mengenai komuniti sasaran. Okey, bagi merealisasikan pelan induk pemberdayaan pembelajaran sepanjang hayat, PACE mengambil tanggungjawab menyediakan peluang kepada warga negara Malaysia, iaitu untuk memperbaiki kualiti hidup melalui peningkatan pendidikan yang lebih tinggi, di mana PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui pendidikan jarak jauh ataupun PJJ yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa. PJJ merupakan peluang kedua bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi disebabkan oleh sebab-sebab tertentu tetapi mempunyai kelayakan. Okey, kemungkinan yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran mungkin saingan yang tinggi dari pelajar-pelajar yang lain ataupun disebabkan masalah keuangan dan mereka perlu bekerja terlebih dahulu. Kewujudan PJJ merupakan alternatif kepada golongan ini. Biasanya yang sudah bekerja untuk mendapatkan pendidikan tinggi di samping untuk meningkatkan status sosial. Di samping itu, PJJ juga dapat mengemaskini ilmu pengetahuan yang sedia ada oleh individu tertentu dan membantu mereka dalam perkembangan kerjaya dan pekerjaan. Okey, yang keempat, butiran program. Okey, butiran program ceramah mengenai pengajian jarak jauh ataupun PJJ Universiti Utara Malaysia. Okey, tarikh yang dicadangkan 10 April 2021, iaitu hari Sabtu. Okey, 7.30 pagi hingga 8 pagi, peserta dan pensyarah membuat persediaan dengan peralatan yang sesuai. Okey, daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari, slot pertama mengenai pengenalan pengajian jarak jauh. Pukul 1 hingga pukul 2, pengurusan diri, solat ataupun makan tengah hari. Kemudian sambung pukul 2 hingga pukul 4, slot kedua. Slot kedua ni lebih menerangkan kelebihan belajar PJJ. Kemudian pukul 4 hingga 4.30 ceramah tamat dan bersurai. Okey, catatan tertakluk kepada sebarang perubahan. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Zainuddin, nombor metrik 258804. Saya akan membuat pembentangan kertas kerja bahagian bajet program dan juga Gantt chart. Jadi mari kita mulakan. Bajet program adalah alat perancangan kewangan mengenai anggaran pendapatan dan anggaran manakala bagi perbelanjaan program kami pula diagihkan kepada peralatan program sebanyak RM100, cenderamata RM200, akses untuk pengurusan dan rekod atas talian RM100 serta pelbagai RM100. Jumlah perbelanjaan ialah RM500. Seterusnya ialah Gantt chart. Gantt chart diasaskan oleh Henry Gantt sekitar tahun 1910 hingga 1915. Gantt chart ialah sejenis bar chart yang menggambarkan jadual projek atau juga aktiviti dan progres sesebuah projek. Di dalam Gantt chart pelaksanaan program kami, antara aktiviti yang terlibat adalah pencarian tajuk cadangan kertas kerja yang dilakukan dalam minggu pertama hingga minggu kedua,
perbincangan dengan pensyarah mengenai tajuk cadangan kertas kerja dalam minggu pertama dan minggu kedua, pembahagian tugas dan mencari rujukan untuk menyiapkan kertas kerja dilakukan dalam minggu kedua hingga minggu ketiga, semakan dan perbagi kertas kerja program dalam minggu ketiga, penyerahan kertas kerja program kepada pensyarah dalam minggu keempat, pembentangan kertas kerja program dilakukan pada minggu kelima, persiapan pelaksanaan program dilakukan daripada minggu 6 hingga minggu ke-8, pelaksanaan program pada minggu ke-9, penyediaan portfolio laporan program pada minggu ke-10 hingga 11, dan akhir sekali pembentangan dan penyerahan portfolio laporan program pada minggu 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syamsul Firdaus bin Syahidan, nombor matrik 258860. Saya akan membentangkan sambungan projek iaitu bahagian show sokongan dan penutup, di mana show sokongan projek yang dibentangkan disediakan oleh Zulkarnain bin Muhammad, Asaman bin Cik Nordin, Nur Syafiqah binti Zainuddin, Syamsul Firdaus bin Syahidan, iaitu saya. Program pengajian jarak jauh Universiti Utara Malaysia, kampus Kota Baru, Kelantan. Dan program ini disemak oleh Sir Nik Alif Hakimi bin Nik Muhammad Fazil, iaitu pensyarah program khidmat masyarakat Pusat Lanjutan Profesional dan Lanjutan PACE Universiti Utara Malaysia, kampus Kota Baru. Dan program ini juga disokong oleh Prof Madya Dr. Mazilah binti Mahsin, iaitu penyelaras Pusat Program Khidmat Masyarakat Pusat Lanjutan Profesional dan Lanjutan PACE Universiti Utara Malaysia, dan diluluskan oleh Prof Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandari Abdullah, iaitu pengarah Pusat Lanjutan Profesional dan Lanjutan PACE Universiti Utara Malaysia. Penutup bagi program ini ialah secara keseluruhannya ialah telah memperkenalkan mengenai program pengajian jarak jauh PJJ Universiti Utara Malaysia PACE UUM di kalangan masyarakat yang dijalankan secara melalui aplikasi media sosial seperti Facebook Live, YouTube Live dan IG Live, dan melalui Google Meet, melalui Webex sebagai contohnya. Program ini juga bertujuan untuk memberi wawasan baru tentang pendidikan jarak jauh kepada warga masyarakat, bahawa pendidikan jarak jauh telah berkembang menjadi satu modus pembelajaran utama, iaitu mainstream sebagai sistem pendidikan tatap muka, iaitu online kita boleh tengok pembelajaran dalam media secara maya. Dan dengan memahami sistem dan cara belajar melalui pendidikan jarak jauh, mereka akan berminat meningkatkan kelaikan melalui sistem pendidikan jarak jauh itu sendiri. Hal ini dapat memastikan rakyat Malaysia mendapat peluang pendidikan tanpa mengira peringkat umur, latar belakang dan lokasi pembelajaran. Melalui pengajian jarak jauh juga yang inovatif untuk mereka yang sudah bekerja, khususnya dalam kalangan penjawat awam dan sebagainya, yang ingin memperbaiki kualiti hidup melalui meningkatkan taraf pendidikan dan kerjaya yang lebih tinggi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.